orang yang tak nak cari gaduh, kita kena takwil dan kena lihat yang baik terlebih dahulu. Orang-orang salafi takkanlah mereka kata Allah ada tangan macam manusia, kerana laisa kamitslihi syai'un. Semua orang tahu ayat tu. Tidaklah Allah itu sama dengan sesuatu apa pun dengan kalangan makhluknya. So pasti tak sama. So bila sebut Allah dekat mana? Allah berada di langit. Allah kat langit, Allah tak dekat bumi lah. Ini tipu daya syaitan ke atas orang yang berkata begitu. Kerana Allah tak sama undang-undang macam manusia. Manusia ada di surau, tak ada dekat rumah. Kan tuan-tuan dekat rumah juga? Tak ada rumah kan? Itu standard manusia. Allah tak pakai standard manusia. Allah cipta tempat, Allah tak berada di dalam standard manusia yang bertempat ini. Tapi bila Allah sebut dalam Quran Allah dekat langit, Nabi sebutlah hadis Allah dekat langit. Kat langit lah. Langit mana? Langit atas tu ke? Langit yang warna biru tu ke? Tak. Langit mana-mana yang Allah maksudkan lah. Tak kira kat mana pun. Itu maksud yang kita kena jelas, tuan-tuan. Ya? Boleh faham eh? So itu rawatan kepada talbis yang kedua. Talbis yang ketiga, wa taratan yulabbasu alaihim min jihah fala awal asabiyatu lil madhhab fatara al-ami yula'in wa yuqatil fi amri la ya'rifu haqiqatah. Jadi dia kata iblis pun bawakan dalam diri seseorang ini yang orang awam ni ta'assub kepada mazhab tertentu dalam mentafsirkan ayat-ayat sifat ayat-ayat tadi. Maka jadilah mereka berperang di antara satu sama lain, kata Ibnu Jauzi. Wa yuqatil fi amri la ya'rifu haqiqatah. Orang awam ni berperang dalam benda yang dia tak tahu hakikat sebenar. Berperang macam mana? Berperang mulut. Cakap orang tu kafir, cakap orang tu murtad, cakap orang tu fasik, cakap orang itu ini. Dia tak tahu apa benda yang dia berperang sebenarnya. Dia ta'assub pada guru dia sahaja. Ini tak mau. Ibnu Jauzi sebut Faminhum, ada orang yang mayakhussu bi asabiyatihi Abu Bakar. Ada orang yang sangat mengagungkan Abu Bakar. Jadi dia follow Abu Bakar. Wa minhum man yakhussu Aliyan. Ada orang yang ikut Ali karamallahu wajah ataupun Ali radhiyallahu taala anhu. Dia pun jadi pengikut Ali, jadi Syiah. Maka mereka pun bergaduh. Padahal sampaikan disebut kat sini contohnya apa yang berlaku di Ahlil Karh. Ada satu tempat dekat Iraq, Karh dan Ahli Basrah. Bergaduh bertahun-tahun sampai bakar kedai di antara satu sama lain. Aku mazhab ni, kau mazhab tu, aku bakar kedai kau. Bakar kedai. Ya. Dan juga masjid, surau-surau. Dan juga panjang nak cerita dia kata kat sini. Wa tara kathiran mimman yukhasimu fi hadha. Dan kamu tengok orang-orang yang bersemangat begini, dia bawa Ibnu Jauzi bawa. Orang-orang yang bersemangat ni bergaduh-gaduh, konon ini kau ni salah ni, kau ni Wahabi, kau ni Ahbas, kau ni bergaduh habis-habis. Orang macam ini rupanya Ibnu Jauzi kata yalbasul harir. Dia ni pakai sutera. Pakai baju batik sutera. Apa maksud dia? Tak kira hukum. Konon memperjuangkan Islam. Oh, kau salah, aku betul, kau salah. Rupanya dia sendiri besar ukur. Dia sendiri main judi, dia sendiri solat tak jaga, dia sendiri pakai baju sutera yang diharamkan oleh Allah, dia sendiri cik-chat syahwat dengan perempuan, dia sendiri berkapal dengan wanita sebelum kahwin. Selepas kahwin kita tak nak berkapal. Rupa-rupanya, tapi dekat depan orang, dekat medan pertempuran, punyalah alim, punyalah Islam, punyalah bertakwa konon. Ini dia talbis iblis. Wa yashribul khamr. Mungkin sebahagian mereka minum arak. Ini betul ni di zaman-zaman dia ni. Dia diceritakan konteks zaman dia yang memperjuangkan Islam, rupanya balik rumah kok tonggang arak. Ya. Dan wa Abu Bakar wa Ali bari'an minhum. Sebenarnya Abu Bakar dan Ali tak bari'an, maksudnya berlepas diri daripada mereka semua ini. Tak terlibat pun dengan perangai-perangai buruk mereka. Okey, itu yang seterusnya. Yang keempat, dia tak ada nombor sini tapi saya terus buatkan nombor lah. Waqad yuhissul ami fi nafsih. Dan kadang-kadang datangnya ke atas orang awam perasaan dalam hati dia, naun faham fayasulu lahu iblis mukhasamatan, maka syaitan akan bawa dalam diri dia membantah Tuhannya. Faminhum man yaqulu li rabbih. Di antara mereka berkata kepada Tuhannya, kaifa qada wa aqab. Kenapa engkau yang jadikan satu benda qada, kau buat satu qada, dia pun buat dosa. Kemudian kau hukum dia. Macam saya sebut tadi. Engkau yang jadikan dia minum arak, tapi engkau hukum dia dekat akhirat dengan neraka. Hey,
Nampak? Orang awam jaga-jaga. Talbis dia. Wa minhum man yaqul, dan sebahagian mereka berkata, lima dhiqa rizqi muttaqi. Kenapa engkau orang ni bertakwa tapi rezeki tak ada? Orang ni bagus, pergi surau bagus tapi rezeki tak ada. Orang yang pergi berasuah semua, besar rumah, sampai beli tanah punya banyak, kita tak ada. Kenapa? Ya Allah, kenapa engkau sempitkan rezeki mereka? Dia ni orang bertakwa. Oh, ini akan datang dalam pemikiran orang awam. Jaga-jaga. Itu semua talbis iblis yang dia datang cocok. Padahal saya risau juga sebab Ibn Jauzi dia tak bawa jawapan terus. Saya terpaksa beri jawapan terus. Sebenarnya rezeki itu bukanlah harta yang nampak dek mata. Rezeki itu adalah rasa kecukupan, sebagaimana dalam firman Allah dalam bab kahwin kan. Kalau kamu kahwin, Allah akan apa? Allah akan fire. Macam mana ayat ni? Allah akan kayakan kamu. Ulama tafsir bincang apa maksud kaya. Oh, saya boleh lepas kahwin ada semua orang, saya boleh pergi tapi masih tak dapat kerja lagi. Macam mana ni? Dah bukan begitu. Maksud kaya di dalam ayat Quran tu macam-macam maksud dia. Yang lebih penting maksud dia akan rasa sakinah, akan rasa cukup, akan rasa macam-macam. Rasa dalam hati, bukan yang boleh nampak dari fizikal mata semata-mata. Ya? Maka sebab tu orang bertakwa bukanlah rezeki dia tak ada, tapi rezeki dia ada, mungkin dia dedermakan. Jadi segera kita kena jawab tumahan-tumahan yang dibawa oleh syaitan dalam kepala kita. Wa ausa' 'alal 'asi, dan kamu berikan keluasan pada orang yang maksiat. Wa minhum ta'ifatun tashkuru 'ala ni'am, dan sebagian orang bersyukur di atas nikmat tapi datang bala kepada dia, dan kemudian i'tarada wa kafar, dan segeralah dia bantah bala datang kepada dia dan dia pun kufur. Ini akibat ditipu oleh syaitan. Ya, dia bertakwa, dia bersyukur atas nikmat, solat jaga bagus, solat duha buat, tahajud buat, tiba-tiba datang bala. Tak puas hati sungguh. Merajuklah konon, merajuk kita tak boleh solat depan ni. Syaitan masuk. Wa minhum man yaqul, dan antara mereka pula berkata, kata Ibn Jauzi, apa gunanya, dia kata, merosakkan tubuh kita ni, mengazabnya selepas membenanya. Faham tak? Allah dah buat fi ahsani taqwim, cantik-cantik, kemudian Allah matikan kita. Apa gunanya? Kemudian hancurkan kita, kemudian bangkit balik, kemudian hancur lagi. Apa gunanya? Syaitan duk masuk, akan mempersoalkan. Itu semua menggunakan apa? Akal. Itu kata akal sulamun tadi tu. Ya. Wa minhum man yastab'idul ba'th, kemudian sebahagian mereka merasa tak logik dan benci kan, ataupun rasa tak bagus hari kebangkitan ini, dan tak faham maksud kebangkitan ini. Au yubtala bala, ataupun yubtali bala fayakfur, dan diuji dengan bala maka dia pun kufur. Wa yaqul ana ma uridu usalli wa rubbama ghalaba fajir nasrani mu'minan faqatalahu. Ada juga orang yang syaitan masuk kepada dia sekali je. Kau tak payah solat lah hari ni, tak payah solat. Contoh, tiba-tiba pada hari itu jugalah orang jahat masuk, lalu membunuhnya, lalu dia mati dalam keadaan ketika dia berniat begitu. Fayaqulul awam qad ghalaba salib, dan macam-macam lagi. Antara dekat sini adalah orang Kristian dah makin kuat, maka kita tak payah lagi nak solat, kita ikut je depa ni. Itu satu lagi. Itu juga termasuklah juga bagi saya. Kita mengatakan gereja ni duit banyak seorang fakir miskin hari ni semua pergi kat gereja belaka. Zakat ni tak ada guna dah. Jadi kita bayar zakat lah, bagi depa masuk ambil duit kat gereja je lah. Talbis iblis, tuan. Talbis iblis. Ya. Baik, apa lagi? Contoh-contoh talbis iblis ke atas orang awam. Wa kullu hadhil afat, dia kata oleh Ibn Jauzi, semua benda-benda yang kita sebut tadi itu, kecacatan-kecacatan tadi, dibolehnya iblis masuk ke dalam pemikiran kita li bu'dihim anil ilmi wal ulama, kerana jauhnya kita daripada ilmu dan para ulama. Walau annahum mustafhamu, kalaulah kita minta faham daripada ahli ilmu, la akhbaruhum, maka mereka akan menjawab Allah SWT itu maha bijaksana, maha pemilik, dan tidak akan ada lagi dah pembantahan-bantahan masuk dalam pemikiran kita. Maka wa minal awam faslun, satu fasal yang baru. Dia kata, daripada orang awam ini, man yarda
yarda an aqli nafsihi, dia lebih reda, dia lebih puas hati dengan akalnya, dan fala yubali bi mukhalafatil ulama, dia tidak heran lagi bercanggah dengan para ulama. Famata khalafat fatwahum gharadahu akhadha yaruddu alaihim wa yaqdah fihim, dan bila mana dia apa yang dibuat tu bercanggah dengan ulama, maka dia akan bercanggah dengan fatwa ulama, dia akan yaruddu alaihim, dia akan menolak pendapat ulama itu, dan kemudian akan mencaci, mencerca, merendah-rendahkannya. Berkatalah, okey, boleh faham itu? Ini adalah talbis iblis yang datang kepada orang awam juga. Tapi kat sini kita kena tengoklah, ulama ada macam-macam jenis. Ulama ada macam-macam jenis, kita kena berhati-hati dalam bab ini. Tetapi apa yang paling penting supaya kita lebih selamat, kita jangan hanya pegang kepada satu orang alim, satu aliran, tapi kita tengok dan bacalah pelbagai aliran dengan terlapang dada dan berniat untuk mendapat ilmu yang terbaik. Yang kedua, kita tak perlu tergesa-gesa melenting untuk menolak pendapat-pendapat dengan keras. Tak perlu, tak perlu. Jadi kemudian kemudian yang seterusnya, talbis syaitan lagi ke atas orang awam. Faslun taqdimuhum al-mutazahidin 'ala al-ulama. Ramai orang-orang awam yang mendahulukan keutamaan ke atas orang yang nampak zuhud. Ahli ibadat nampak zuhud, bukan ulama. Beza tak ulama dengan ahli ibadat? Beza tak? Yang ini tuan-tuan kena betul-betul faham. Orang kita bila kita nampak ulama ni jubah dia kemas sikit je, serban dia comel sikit je, selendang dia dahsyat sikit je, kita pun rasa hui ni hebat ni, dahulukan. Padahal dia tak reti apa, dia reti nasyid je. Dia reti bernasyid, dia reti. Tak ada nak cerita pasal ilmu pun. Kalau dia cerita pasal ilmu, alhamdulillah lah, bernasyid, berilmu, alhamdulillah. Tapi tak ada, ni nasyid kerja dia. So jadi orang pun ramai-ramai pergi. Majlis ilmu tak mau pergi ramai-ramai. Majlis itu nak pergi ramai-ramai. So sayanglah tuan-tuan. Ia talbisnya syaitan. Saya tak attack siapa tuan-tuan, jangan salah faham. Saya nak nasihatkan Ibnu Jauzi punya nasihat ni, bukan saya punya nasihat, saya urai je. Iaitulah orang-orang awam ada kalanya terpedaya dengan penzahir punya zahir orang seseorang. So oleh kerana itu kena hati-hati. Ya, apa banyak sangat soalan ni. Ini tu soalan fiqh. Tak boleh nak habis lah. Kita mungkin stop kat situ dari sudut talbis iblis ni. Kita stop kat sini. InsyaAllah kita